Hai, selamat malam. Bertemu kita sekali lagi di Bersuara. Bersuara di Warung Baru. Hari ini saya gantikan Lutfi sebagai host. Nama saya Aisyah. Bersama saya hari ini ada Bad dan juga salah seorang penulis artikel Suara edisi keempat ni, isu nombor 4 ni, saudara Wan Hamidi. Di mana dia menulis artikel bertajuk Mencari Sosialisme. So hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah pasal cerita di sebalik cerita yang ditulis dalam Suara isu nombor 4 ni. So mungkin saudara Wan Hamidi nak perkenalkan diri dulu sikit ke? Untuk golongan-golongan muda macam saya ni. Okey. Lah, sebagai orang tua biasa perkenalkan diri. Karier saya yang panjang dengan kewartawanan. Saya bermula dengan jadi wartawan berita harian tahun 88. Ada berterusan, lepas tu mula berita harian The Star, The Sun, Singapore Straits Times sekejap, tapi KL branch, dan kemudian Break sekejap, dan kemudian New Straits Times, dan kemudian 2008 perubahan besar politik. Dan saya masuk ke penulisan politik belah kepartian direct. Walaupun dari segi kepartian, sedar tak sedar, Star dimiliki direct oleh FCA, utusan dimiliki direct oleh UMNO. Tetapi dia ada permit yang boleh harian apa semualah. Sehingga kan propaganda dia orang percaya bahawa masa itulah Harakah, Suara Keadilan dan Roket yang milik parti-parti pembangkang semua macam sama saja. Tapi tak samalah, gajah dengan tikus gitulah. Jadi itu karier saya sebagai wartawan. Penulisan yang berkaitan tu ialah minat daripada kecil. Dalam tulisan tu disebutlah ke arah yang dikatakan kiri sosialisme ni, ya semuanya bermula dengan yang asas-asas nampak macam tanduk lembu tu lah, yang kepala seledang lah. Jadi itu daya penarik budak sekolah time tu lah. Dan dengan terminatnya muzik yang keras sikit, punk semua tu, dia macam kena. Jadi itulah. Tapi saya pula dia banyak dalam jiwa. Sebab dari luarannya saya skema. So kata sosialis sebenarnya tak skema lah. Macam-macam. Kalau ikut yang tokoh-tokoh dia, kita kena ambil daripada awal lagi lah, yang lebih terkenal daripada Karl Marx dengan Friedrich Engels tu. Karl Marx saya tak anggap skema lah, kaki mabuk, kaki lepak apa semua, tapi hidup nak bourgeois basically, Dia cukup sayang anak-anak dia tu, Dia sanggup berhutang sana sini untuk anak-anak dia. Friedrich Engels pula anak orang kaya, yang ada kilang di Manchester tu kan. Tetapi sayang kepada pekerja, sampai girlfriend dia pun daripada pekerja. Dia tak kahwin sampai ke hujung. Jadi bila dia berkembang, ada yang skema, ada yang radikal, ada yang violent dan sebagainya. Jadi meluas konsep tu. Jadi yang saya lihat ada kepelbagaian itulah yang menarik, tapi kembara dia lah basically lah begitu. Cumanya kalau topik yang saya pilih itu, saya anggap satu hal yang santai tapi ditulis dengan serius sebab sepenuh hati. Dengan harapan, harap kalau saya boleh sampaikan message kepada saudara Hasan Karim misalnya, bekas Setiausaha Agung PRM, PSRM, Profesor Dr. Halim Ali yang memang pernah menjadi Setiausaha Agung PSRM juga satu ketika. Mungkin memoir dia orang, tulisan dia orang yang orang tidak tahu langsung, terutamanya lewat 60-an dan sepanjang 70-an tu. Yang ada hanya nama Kasim, tapi Kasim ni tidak menulis kecuali dalam memoir dia sikit-sikit disentuh. Macam Syed Hussein Ali pun sikit-sikit disentuh walaupun dah ada 2 memoir kan. Jadi mungkin yang spesifiknya yang saya lihat paling sihat sekali Hasan Karim, ahli parlimen PKR di Johor. Dr. Halim Ali saya rasa rajin menulis. Baru ni pun sempena ulang tahun ke-65 PRM, dia ada menulis rencana panjang. Tapi saya ingat dalam online sajalah. Jadi dengan harapan orang-orang seperti ini, termasuk Dr. Nasir sekali, bekas pengurusi PSM, semoga dia boleh menulis hal-hal ini daripada, bagi saya lah, hal sejarah ke hal apa sosialisme, sejarah, memoir dan juga perkara-perkara yang berlaku. Maksud dia
tak perlulah cerita sangat pasal ideologi ke pasal hikayat, habis bukan hikayat apa? Falsafah, falsafah sebagainya. Ya, supaya orang muda dapat membayangkan apa yang berlaku. Tak jauh sangat, mungkin dalam 70-an 80-an. Sebab bagi orang macam saya macam baru lagi 70-an 80-an, tapi bagi kebanyakan orang tu dia dah setengah abad dah. Kan itulah. Macam pada saya lah, bila saya baca tulisan saudara kan, macam dari muda, dari umur 17 tahun, macam dah tahu yang sosialisme adalah politik yang aliran politik yang serasi dengan jiwa saudara kan. Macam saya sendiri 17 tahun, saya tak kenal sosialisme tu apa. Jadi mungkin itu adalah kesan daripada sistem pendidikan zaman saya, ataupun ketersediaan bahan bacaan yang boleh mendidik masyarakat ataupun at least membuka mata masyarakat tentang apa itu sosialisme ni sebenarnya. Jadi alang-alang ada saudara kat sini, saya tanya terus sebab di umur sekarang pun saya macam tahu apa itu sosialisme, tapi entah betul apa yang saya tahu tu ke tak. Jadi sosialisme ni sebenarnya apa? Okay, sebelum tu bagi saya tanya dulu lah. Seketika 17 tahun minat apa? Malu dah cakap. Saya tahu saya minat politik dari saya muda. Daripada saya mungkin 12 tahun lah, zaman reformasi 98 kan. Macam tahulah macam politik ni sesuatu yang penting. Tapi bila berfikirkan tentang kalau saya nak cebur bidang politik, perkara pertama yang saya fikirkan adalah parti politik mana yang saya rasa masa tu dalam otak hanyalah baik atau jahat, ada rasuah ataupun tak ada rasuah. Tapi never about apa ideologi parti itu. Itu saya punya sudut pandang pada umur 17 tahun tu. Kalau saya construct jawapan ini, saya rasa saya akan bohong sebab saya pun tak tahu macam mana terminatnya sosialisme. Keluarga saya bukan orang politik. Bapa saya kerja dalam kerajaan. Ada juga kaitan yang saya sebutkan saya tulis dalam tu buku Islam dan Sosialisme tu, karya tu dia yang beli. Saya pun tak tahu kenapa dia tak pernah tunjukkan minat. Dan yang saya tak tulis dalam tu satu ialah saya kalau tak silap tahun 82 tu pilihan raya umum, saya pun teringin sangat nak tengok Kassim Ahmad. Saya tak tulis kerana saya tulis dalam ruangan lain kot, saya tak ingat. Ada di kampung saya Sungai Glugong tu, di atas beranda tu adalah mungkin dalam 20-30 orang kat bawah tu dengan Kassim Ahmad. Yang kali pertama saya tengok, saya kecewa sebab suara dah tak ada, macam letih. Dan point dia pun tak apalah, undilah kita dapat satu kerusi, Barisan Nasional ada banyak kerusi. Macam apa hal Pak Cik ni cakap macam ni? Dalam keadaan tu tiba-tiba saya tengok, atas beranda tu dengan beberapa pempek ada bapak saya. Apa kerjaan dia buat situ saya pun tak tahu. Atas beranda? So dia datang. Dia datang duduk di atas sekali kan. Kami yang tengok bawah. So kan saya tak rapat dengan bapak saya lebih rapat dengan mak saya kan. Jadi pelik lah. Tapi dari nak kata dia minat tak langsung. Sebab bila kemudian tu adalah sekali-sekala bila dia tengok dia serius kan, macam cikgu sekolah dia, cikgu perikanan sebenarnya kan, mengajar orang buat pukat apa semua. Orang panggil dia cikgu Hamid gitulah. Jadi sekali tu bila dia tahu kan apa risalah buku yang ada kan, dia tengok ni hang apa ni, hang nak jadi solusi komunis ke apa? Saya diam lah. Serius, tapi bila mak saya nak jadilah. Dia dah risau. Tapi itu kalaulah saudara-saudari ada baca memoir Zain Mahmud, Pak Zain wartawan utusan yang bertajuk Ideologi itu, dia lebih kurang macam saya, iaitu dia dengan saya, kami tak pernah masuk direct parti sebab dia lebih kewartawanan berbanding saya lebih political di situ. Tetapi cuba berkenalan daripada jauh, daripada pembacaan dan itu. Cumanya di sinilah yang saya ulang balik tadi kan, bahawa dengan minat menulis itu dengan harapan yang lain tampil ke depan dan kongsikan. Tetapi balik kepada soalan tadi, macam mana minat tu, saya pun tak pastilah. Mungkin sebab seronok tengok filem Hang Jebat Nordin Ahmad tu. So ada rebel punya. Memang rebel kan. Sehinggalah kemudian imajinasi saya dirosakkan oleh Syahrudin Ma'ruf lah. Dalam buku dia tu yang mengatakan bahawa Hang Tuah Hang Jebat adalah watak yang sama dalam pemerintahan feudal yang tak ada siapa bebas.
Okey, itu pandangan dia lah, kata pulang lah. Dan Terus jadi buku rebel. tu dibaca masa zaman remaja lah time tu. Oh tak. Buku apa? Yang pasal Syahrul. Oh tak. Itu kemudian. Itu terlalu serius untuk saya. Saya remaja pun macam baca hal-hal remaja lah apa. Kalau muda sekolah lagi apa? Enid Blyton apa semua tu. Tapi banyak karya terjemahan. Seriously saya terhutang budi dekat Dewan Pelajar dan juga utusan pelajar. Diorang Sebab translate. dia orang translate kan yang karya-karya klasik. Okey. Daripada situ. Jadi dapat tahu benda tu. Dapat tahu pasal sosialisme pun Tak. Sosialisme tidak. Sosialisme salah satu sebabnya mungkin ada nilai Melayu kan. Kita masyarakat Melayu kecil-kecil ni. Masa saya kecil-kecil dalam buku sejarah tu ada. Buku teks. Buku teks. Okey, disebutlah sebab dia nak cerita perjuangan melawan penjajah kan daripada Dato' Bahaman, Maharajalela semua kemudian masuk kepada KMM Kesatuan Melayu Muda dan PKMM dan sebagainya. Ada daripada situ. So tengok watak tu tertarik ke situ. Dan even sejarah Asia Tenggara sebab saya tak sempat nak habiskan tingkatan 6. Jadi tingkatan 3, 4 dan 5 dah cukup asas dekat situ. Jadi yang lain-lain tu itulah bila baca buku Syed Hussein Alatas tu masa sekolah menengah. Tingkatan 4, tingkatan 5. So tak berapa nak dapat tangkap sangatlah. Okay, kemudian tu baru lebih faham lah. Form 3, Form 4, Form 5 kau faham ke Ponteng sekolah aja kerja aku. So tak Cuba tahu. untuk ponteng kelas. Itu je objektif hidup aku mesti. Tak ada benda lain. Bukti dia anarkis. Itu bila sebut baca daripada buku sejarah kat sekolah, saya tengah fikir balik apa dalam buku sejarah saya yang menyebut tentang sosialisme. Dan jelaslah maksudnya tak cukup informasi ke, tak cukup maklumat ke ataupun tak cukup minat ke kan. Macam saya tak juga faham sampai umur nak dekat 30 tahun lah baru macam dapat Tapi baca masa di sekolah ada tak yang teks-teks yang saya sebutkan tadi perjuangan melawan penjajah, parti-parti? Oh, okey. Tapi ada yang juga. sosialisme tu dia disebutlah politik berhaluan kiri kanan. Masa tu saya macam apa yang menyebabkan kiri, apa yang menyebabkan kanan pun saya tak Apa tu kiri betul kanan? Apa tu kiri kanan tak tahu. Sebab kami, saya ingat tingkatan 5 kot, politik Asia Tenggara, kalau lah cerita Vietnam, Ho Chi Minh dan sebagainya. Zaman tu lah, waktu tu kan. Tetapi memang saya cukup minat mata pelajaran sejarah sebab cerita dia. Dan saya faham kawan-kawan tak suka sebab dia tangkap kita kena hafal tarikh. Itu yang semua orang meluat tu. Memanglah kalau nak ikut sejarah, saya ingat Ho Chi Minh tu dah lah dia tukar nama dia berpuluh kali macam Tan Malaka juga dan kemudian nama parti dia bertukar. Jadi orang confuse. Okey. Dari segi tukar nama parti ni kenapa geng-geng sosialis geng-geng kiri ni ada perangai tukar nama banyak sangat, fraction banyak sangat? Walaupun niat soalan ni nakal sikit tapi dia sentiasa dalam bentuk pembaharuan, renewal. Okey, renewal tu ada kata-kata yang indah untuk bila dia bergaduh berbeza pendapat lah, okey. Dia tukar, okey. Kalau lah saya akan gunakan istilah sosialisme, komunisme bertukar ganti walaupun sangat berbeza tapi contohnya macam kalau kita ambil India misalnya, okey. Saya pun tak tahu berapa puluh parti yang bernama komunis di sana, tapi yang besar-besar pun Parti Komunis India, bracket I, bracket ML, Marxist, Leninist, bracket M, Marxist, macam-macam. Maoist pun ada. Tapi Maoist diharamkan ke sana, tak pastilah, okey. Tapi itu semua daripada pembacaan. Saya jadi kepada soalan tadi kan, lebih banyak kepada pembacaan sebab experience direct tak ada kecuali dalam cerita tu, kawan sekolah apa semua dan saya tak pasti saya tulis tak tulis. Sempat pergi dia orang punya apa dipanggil? Macam team building PSRM. Okey, sebab kawan tu lah dia kenal, dia ajak pergi. Macam kembina negara lah tapi PSRM dia version. Retreat. Tapi yang saya ingat saya pergi tu kalau tak silap saya lepas SPM kot. So dalam umur 17 gitu. Tapi dia macam banyak main game ya. Game majikan pekerja apa semua. So tak banyak cakap pasal ideologi. So saya pun terfikir jugalah. Dan di situ juga menguatkan lagi pandangan politik saya yang agak bahaya. Salah seorang ahli anggota parti itu adalah seorang Cina. Dia buat di Jelutong tak silap saya.
Saya pun Melayu, budak Melayu tanya, "You Cina kenapa tak masuk DAP?" Saya tahu kewujudan DAP kan. Tak boleh. PSRM ini parti pelbagai kaum, DAP parti Cina. Dan saya percaya, ditipu oleh orang sehinggalah saya kenal kemudian. Lambat saya kenal DAP tu. Saya kenal DAP dengan rapat setelah jadi wartawan sebenarnya. Sebab jumpa kat parlimen dan sebagainya lah. Dan memanglah ada juga sedikit sebanyak kebenaran tuduhan-tuduhan tadi. Tapi overall, taklah begitu teruk sangat. Ya. So dalam artikel ni, dalam tulisan ni, ceritakan pengalaman daripada 17 tahun sehingga sekarang lah, secara ringkas ni sekarang. So soalan saya, okey, dalam cerita tu banyak berkisah tentang sosok Kasim Ahmad melalui kacamata saudara kan. Dan bagaimana dia perjalanan politik dia berubah dan dinamik mengikut dalam masa ataupun mengikut apa yang dirasakan sesuatu yang lebih dekat dengan hati dia. Jadi saya tertanya-tanya, saudara sendiri adakah seorang sosialis? Masih seorang sosialis? Ya, soalan tu perlu dijawab dengan sedikit penjelasan. Saya menganggap diri saya seorang sosialis yang faham sosialis, terutamanya orang kata apabila cukup umur mengundi lah, sebab saya rasa cukup sikit sebanyak pembacaan saya. Dan kemudian saya bertekad inilah jalannya. Cumanya sebab banyak jenisnya sosialisme, so tengah navigate ke situ lah. Bila masuk alam kerja lagi luas, bertemu orang, lebih banyak membaca apa semua. Sehingga saya bertemu dengan dalam cerita itu disebut Dr. Nasir Hashim yang keluar daripada PRM atas alasan PSRM telah gugurkan nama sosialis dan juga ideologi sosialis. Jadi dia bukan parti sosialis lagi. Jadi dia keluar nak tubuhkan parti sosialis. Saya terbacalah dalam tabloid. Kemudian saya call jumpa dia. Saya tak tulis, tapi di Central Market. Jadi tempat tu dah direpak, budak-budak punk underground, di situ lah jumpa dia. And dia sangat-sangat ramah. Kalau pernah jumpa dia, one of the most ramah person ever lah. Dia layan, dia treat you like equal, seronok. Semang-semang, okey. Dan seorang lagi sahabat dia yang bersama dengan PRM dulu, keluar dia, saudara Salvam. Sampai hari ni kami masih berkawan lah. Jadi di situ saya tertarik. Jadi kami sembang, tukar-tukar idea apa semua. Di situ. Lama-kelamaan kami pun jumpa beberapa grup pelajar, grup NGO di Ipoh apa semua. Dia combine dan semua idea asal kami nak tubuhkan sebuah parti sosialis. Dah ada grup ini, why don't we start forming that? So proses dia pada awal 90-an sampailah ujung 90-an. Saya silap 98 kot. Dah siap sedia untuk daftarkan. Saya pun okey apa semua. Saya lah yang bukan saya buat. Saya curi logo Socialist Party, Socialist Workers Party dekat UK tu, yang genggam penumbuk tu. Saya minta kawan saya, tak ada machinery apa, tolong lukis tangan ya, tiru balik benda tu. Yang bernama Joe Kidd, dia yang tolong design benda tu. Dan daripada situlah, bagi dia orang excited, bestnya logo ni. Walaupun kemudian saya rasa menyesal juga, sebab ini perlambangannya Trotskis walaupun kami bukan. Alright. Nanti jangan tanya Trotsky lah, panjang cerita. Jadi daripada situ, okeylah, bertambah kawan, bincang-bincang. Tapi mungkin saya pun ada sikit sebanyak ke Kasim Ahmadan saya datang. Rasa nak berubah angin, tak sedap apa semua. Jadi ada berbeza-beza pendapat ujung-ujung tu sikit. Dan ada kesan juga lah dengan 9/11 tu. Dan macam mana reaksi parti yang ada yang gembira. Dan ni saya rasa pelik sikit. Dan jiwa saya pun berubah sikit. Saya pun istihar, saya keluar parti lah. Dah hantar pendaftaran tapi belum lulus lagi. Kalau tak silap, nama saya mungkin ada bukan sebagai pro-tem committee sebab saya masih kerja makan gaji dengan sebuah syarikat akhbar. Tapi saya hadir sebagai salah seorang hadirin. Itu I think on record lah, kalau ada lah. Dan kemudian saya rasa 2002 saya rasa saya tarik diri lah. Dia orang pun cuba pujuk saya, tak payahlah. Jadi di situ saya memberanikan diri sebab masalah dia kadang-kadang bila orang muda yang taksub, bukanlah taksub, saya taklah taksub kan, cynical juga. Tak baca langsung yang di other side. You baca all the literature kiri. You tak pernah pedulikan apa yang Adam Smith tulis. You dengar kritikan daripada sini.
Sebab tu macam boleh bagi contoh sikit lah kan. Macam kalau orang Melayu nak tahu pasal agama Hindu misalnya, tak payahlah dengar Zakir Naik, ada jalan lain kan yang lebih adil lah. Macam itulah contohnya. Begitu juga orang Hindu nak tahu pasal Islam, pandai-pandai lah kan, janganlah dengar daripada BJP kan. Begitu-gitulah kan. Jadi kemudian dan sebenarnya risalah buku yang menarik saya ialah penulis dan wartawan Rolling Stone tu, PJ O'Rourke. Time tu dia sangat funny, sekarang dia tak funny lah. Yang tu dia bekas hippie, left wing, yang menganggap diri dia open libertarian tapi sangat kritikal dekat Republican, dan dia jujur dalam reporting dan kurang ajar cara reportingnya, bahawa dia hantar pergi overseas semua. Dia cerita bagaimana dia buat reporting dengan tak pergi reporting, duduk lampap tengok TV dan buat reporting. So itu jadi saya tertarik dengan cynicism begitu. Dan kemudian dari situlah jumpa kawan-kawan yang actually quite right wing, semua ideas dan sebagainya, capitalist free market sama-sama menarik. Sehinggalah kemudian saya dapati dia orang ni pun macam kiri juga, dua ketaksuban dia. Jadi daripada situlah kawan-kawan kiri kanan ketengahkan sikit, tapi yang kekirian tu lebih saya rasa adil sikit lah. Sebab saya terima sistem market, tak boleh nak elak kan. Cumanya I think government ada role untuk intervention, untuk pastikan rakyat semua okey. Di situlah, Jadi sebagai tugas saya sekarang juga, salah satu tugas saya propagandis untuk DAP, yang soal ideologinya social demokrasi, saya boleh terima. Sebab social demokrasi lebih terbuka, kiri kanan pun boleh. Tapi kawan-kawan saya anggap saya di situ agak kiri sikitlah. Center left lebih kurang. Lebih kurang lah, macam itulah dari seginya. Sorry lah soalan pendek jadi panjang berjalan. Tu saya tengah proses tu banyak benda. Walaupun kalau kawan-kawan Central Market tu dia ingat saya anarkis. Padahal saya baca dan saya cerita kat dia orang. Sebab anarkis ni macam saya nak jadi Captain Kirk Star Trek lah. Itu adalah impian boleh lah. Bawa kapal sendiri. Tapi untuk orang yang macam tak tahu sangat, apa beza politik kiri dan politik kanan ni? Macam mana? Boleh terangkan secara ringkas? Secara ringkas. Kalau ikut sejarahnya, istilah ni bermula di sistem Raja Perancis waktu rakyat tengah marah. Sebab dulunya Raja Mutlak dah ada pembesar dia. Dan kemudian apabila mulai wujud perlahan kaum kapitalis, sebab dulu semua tuan tanah, kaum feudal saja. Jadi yang dia orang ni bawa bukan lagi keturunan, tapi dengan wang dan kekuasaan ada kuasa. Jadi diletakkan macam kalau speaker dewan tu, rajanya duduk di tengah, yang di sebelah kanannya ialah tuan tanah dan kaum feudal, yang kaum baru tu, orang kaya baru ni di sebelah kiri. Itu dipanggil left wing, right wing itu. Asal usulnya. Jadi dia berkembang lah. Cumanya hari ini pemakaiannya seperti biasalah, bila dah 200-300 tahun dah pelbagaian lah. Cumanya dalam bahasa yang mudah selalunya kita katakan bahawa yang kiri itu menuntut yang progresif, yang kanan tu nak mengekalkan status quo, konservatifnya. Cumanya kadang-kadang bila timbul persoalan pula, bila orang tanya, kalau di Malaysia, kenapa parti kiri nak bercantum dengan parti kanan? Saya tanya balik, kita di Malaysia ni ideological ke? Sebab kadang-kadang tak ada beza pun parti punya ideologi. Sebab itu satu perkara yang saya nak tanya kan. Macam because kalau ikut perjalanan saudara sendiri tu macam semuanya berdasarkan ideologi. Apa saya kata politik dan ideologi? Apa pentingnya ideologi dalam politik? Okey. Wow, saya ada slide untuk DAP saya buat itu. tapi ginilah. Saya tak sekolah tinggi saya tekat diploma ITM saja, bukan UiTM, ITM. Zaman-zaman tu sebelum jadi universiti. Jadi istilah ideologi yang akademik tu saya rasa terlalu berat bagi saya lah, sebab dia masuk yang Gramsci cakap pasal ideologi dan kemudian Althusser meluaskan represif ideologi dengan yang dominan tu. Tapi dalam hal yang mudah, dan kita lah saya rasa saya secara peribadi juga kawan-kawan di EP, kami terima bahawa ideologi itu sekadar sebagai kompas atau GPS saja, sebagai penunjuk arah. So kalau kita kadang-kadang ini ada tawaran satu macam, ini ada ugutan itu, nak lari ke mana, cuba ke sini lah, walaupun pedih lah. Jadi hanya sebagai itu. Sebab kalau nak ambil yang lebih luas lagi, dari segi akademiknya,
kiri dalam postmodernism ni memang saya pun pening lah. Sebab Parti-parti di Malaysia ada ideologi tak? semua parti akan mengatakan dia orang ada ideologi. Okay? Kecuali parti muda. Belum lagi kot. Belum lagi. Kita kena Sebab bagi dia orang peluang belum untuk decide. orang muda. Kecuali mungkin ideologinya belum decide. Okay? Aku bukan belum sama saya belum decidism. Decide. Okay, jangan peli dia orang lah. Tak Okay? apa, tak. Parti Kita muda. nak tahu. Okay, you guys are doing good job. But please focus something. Sebab even macam saya nak ambil contoh yang saya betul tak saya lupa nak beritahu sebab SUEP saya anggota di EP sejak 2004. Oh, jadi anggota? Tunjuk suara sikit. Ada orang minta tunjuk suara. Terlupa Kalau siapa-siapa yang baru join live ni ni adalah sesi sembang bersuara di Warung Baru. Kita akan membincangkan isu-isu dalam suara ni. Okey. Iklan intermission. Okay. Ya, macam DAP sendiri kan, okay? Kalau dulu di kalangan orang kiri misalnya tahun 60-an, DAP ditubuhkan 66 kan? Orang kiri Labour Party Socialist Front mengatakan bahawa kau nama saja, nama ideologi asalnya Democratic Socialism, okay? Kata apa yang sosialisnya kamu, okay? Kamu hanya market system dan sebagainya. Tapi menunjukkan bahawa pada 50-an, post war, 50-an, 60-an itu, sosialisme itu adalah kata nama, noun. Adjektifnya boleh demokratik, boleh libertarian, boleh authoritarian, boleh sebagainya. Dia bukan sosialis je lah. Dia punya adjektif. Dia pelbagai. In fact, yang Michael Harrington, American punya sosialis tu, dalam buku dia, ayat pertama dia tulis, we do not talk about socialism, we talk about socialisms. Kepelbagaian sosialisme itu sendiri lah. Ya, kan dia sosialisme pecah-pecah. Tapi geng yang parti-parti agama sama kan, pecah-pecah. Mazhab masing-masing. Ya, itu memang ada di mana-mana lah. Jadi sosialisme di Malaysia ni macam mana? Sedih, menyedihkan. Sedih lagi menyedihkan. Dan asal-usulnya, ialah kita boleh salahkan penjajah, kita boleh salahkan pelbagai, tapi daripada awal lagi kan, apa yang British anti-komunis, yang kiri semua dibungkam dan sebagainya, betul, itu memang tak dapat dinafikan, Tapi yang kemudian tu, apabila khususnya dalam sepanjang 60-an itu, wujudnya Socialist Front tu, Socialist Front merupakan gabungan pembangkang yang pertama sekali di Malaysia, sebab sebelum itu tak ada. Jadi gabungan di antara Parti Rakyat dan Parti Buruh. Parti Buruh pula asal-asalnya diacuankan daripada British Labour Party. So orang kata soft democratic socialist lah dari situ, jadi bergabung. Cumanya yang gagal satu ya, sampai hari ini tak selesai masalah ni. PRM nak satu bahasa utama. Labour Party kepelbagaian bahasa. So tak selesai juga. Cumanya dua-dua boleh runding sebab apabila duduk dalam satu wadah bernama Socialist Front, Ahmad Bastawan pernah bercakap, ya memang kita perjuangkan bahasa Melayu, tapi kita dalam Socialist Front, kita setuju berbagai bahasa. Tapi bila bertanding, problem lah. PRM bertanding di kampung. Seperti sekarang tak habis-habis lagi. Labour Party di bandar. Labour Party dapat sokongan daripada kaum majoriti bukan Melayu. Di kampung, UMNO bawakan cerita di luar sana. Hang nak sokong parti ni buat apa? Dia sokong kepelbagaian bahasa, dia tak sokong bahasa Melayu. Dah kena, tu tak menang. Tak banyak yang menang, jadi dan Labour Party pula bukan evolusi ni, macam revolusi pula, sebab kerajaan difahamkanlah, ini orang Labour Party lama pernah cerita kan. Kerajaan tak kontrol sangat kemasukan bahan bacaan dalam bahasa Cina. Ini kontrol bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi segala macam bahan komunis daripada China lepas masuk ke Malaysia. Jadi makin ramai kaum Cina di Kampung Baru dan di bandar dapat maklumat dan bersemangat seperti mana di China, terutamanya era revolusi kebudayaan 66-76. Jadi dia orang ni berminat dan masuk beramai-ramai parti buruh ni. So parti buruh asal yang agak demokratik ni, ambil pemimpinnya semua lari keluar, dia orang ni take over. So very pro-communistic, urban communist style. Pro-China communism lah basically. Sampai ke peringkat bagi dia orang untuk mencapai hasrat dia,
pilihan raya 69, bagi dia orang tak apa kita boycott saja, tak payah ni. Tapi boycott dia orang, ini bukan boycott McDonald main-main ya. Dia orang bukan saja boycott tak nak bertanding, depa pergi harass parti-parti belakang yang nak bertanding. So jadi bila supaya DAP diorang pun boycott juga. DAP baru lahir, start clash lah. Dah lah DAP dituduh, well actually betul lah, okay? Anak didik daripada PAP sebab Singapura dah berpecah kan di sini. So kena attack di situ lah. Ini propaganda DAP sikit boleh Boleh, silakan. Oleh kerana DAP diserang habis-habisan oleh geng kiri, geng komunisnya. Inilah bukti bahawa DAP bukan komunis. Kalau KAP komunis dah lama dia bersambut dah, begitulah. Okey, balik cerita sosialis. Tapi saya pernah saya lupa siapa cendekiawan mana yang cakap. Biasanya parti-parti dan negara ni diorang akan letak nama diorang tu, tapi sebenarnya diorang bukan itu disebabkan dia letak nama tu. Dia letak nama itu satu sebab dia aspire untuk menjadi, ataupun dia cuba memperdayakan orang yang itulah, misalnya Democratic Republic of China. Tapi diorang tidak demokratik. Republic? Tak. Itu dia China demokrasi. Janganlah push saya untuk sokong itu lawan ni lah. Jangan. Saja. Maksudnya macam Tak. Yang saudara kata apa tadi untuk menipu tak juga. Saya lebih kalau Malaysia banyak lebih kepada aspire nak jadi. Okay. Sebab dia gini okay. Kebanyakan parti kan di Malaysia ni semuanya pelbagai kaum. Tapi perasan tak tiap-tiap parti ada dominan satu kaum. Ya. So kalau itulah yang natural di Malaysia, itulah dia. Adakah ni soalan berat sikit, Malaysia ni boleh keluar daripada politik berkauman ke politik ideologi? Ada value ke tidak di situ, politik yang berideologi? Dan kalau itu ada value lebih daripada politik identiti, ada ke peluang untuk kita pergi ke arah tu? Dalam forum jawapannya ya. Of course. In reality tak akan berlaku. Kita. takkan Sebab bila politik sangat emosi dan bila pilihan raya, tak kisahlah kempen tu sebulan ke seminggu ke, it's purely emotion. Masa tu tak boleh nak jual teori apa dah, okay? Dan di Malaysia yang paling laku sekali ialah kaum. Agama pun kadang dicantumkan sekali dengan kaum lah. Jadi susah nak break daripada tu. Even economy. Dan kadang-kadang orang makin pandai orang cakap kan, ini bukan unik kat Malaysia saja. Look at masa Trump menang election 2016. Sudah timbul teori, faktanya bahawa working class, orang miskin, working class bukan orang miskin, saya cuma sebut dua kumpulan tu, they voted against their own interest sebab emosi itu lebih kuat. Saya miskin, saya perlukan ni, kerajaan offer ni, saya tolak sebab ini kepentingan bangsa saya, agama saya dan sebagainya. Jadi itu tak tahulah perlu kita break atau tidak, itu tak pasti. Sebab kalau tadi soalan, perlukah kita break daripada politik kaum agama ni kepada ideologi? Mungkin ramai orang tak mau ideologi. Sebab di Malaysia mungkin dia ajar, ideologi equal socialist, equal komunis mesti jahat. So ada baggage tu lah basically. Tadi saudara cakap pasal US. So, saya macam nak tersentuh satu fenomena yang sedang berlaku kat sana. Pilihan raya baru-baru ni. Orang fokus pilihan raya presiden. Saya nak sebut pilihan raya Senate, Kongres. Ada Senate dengan dia punya House of Representatives. Dan kalau kita tengok, kalau macam pilihan raya presiden ni memang Demokrat dan Republican yang sebenarnya kita pun tak tahu siapa-siapa. Lebih kurang yang sebenarnya. Polisi-polisi tak banyak beza. Satu lebih ekstrim, satu nak balik kepada normal. Normal tu tak bagus jugalah keadaannya kan. Tapi bila kita tengok kalau yang Kongres punya, ada banyak politician-politician yang baru yang menang dapat kerusi di dalam House of Representatives yang walaupun diorang parti Demokrat tapi diorang part of Socialist Coalition yang sebenarnya NGO. Tapi diorang ada prinsip socialism, diorang berpegang pada prinsip itu walaupun diorang di bawah parti yang sebenarnya tak layan sangat ideologi itu. So kalau dekat Malaysia ada ke boleh kita macam misalnya macam orang ikram masuk amanah atau orang habis masuk keadilan macam itulah. Okey. Kalau ikut sepanjang pengalaman saya sebagai wartawan, selalunya lah politik Malaysia ni kuat tarikan magnet dia. Orang daripada luar masuk, dia jadi orang politik dalaman tu. Okey. Dan saya rasa susah juga kalau nak bandingkan budaya Amerika dengan Malaysia sebab Malaysia mungkin lebih rapat dengan budaya Turki misalnya. Especially Turki baru saja selesai proses Islamisasi dia. Malaysia sudah selesai bagi saya tahun 90-an dah start dah.
Sebab kalau lah saya nak ambil contoh, tak tahulah parti seperti DAP, ada satu parti yang bernama HDP. Parti tu macam okeylah, mungkin muda campur sosialis sikit campur DAP, jadi gitu. Oleh kerana dia parti baru yang progresif dan berani terbuka, kaum yang dianggap tertekan di situ, kaum Kurdish, beramai-ramai lari mengundi dia. Dan tiba-tiba dia dituduh parti Kurdish. Seperti mana di Malaysia ni dituduh parti kaum itu yang cukup dibenci. Jadi kesian. Dan cara pemerintah buat ialah tangkap semua pemimpin dia. Dan sana tak jadi masalah sebab di atas sana parti Erdogan dengan parti lama, parti UMNO, dua parti besar berkangan. Jadi yang ni parti ketiga orang tak peduli. Jadi itu perbandingan. Kalau dekat Amerika saya rasa seburuk-buruk atau sebaik-baiknya pun budaya. Sebab tu saya rasa Obama boleh menjadi Perdana Menteri, Presiden kulit hitam sebab budaya pemikirannya hampir sama. Jadi dia orang tak lihat dia sebagai kulit hitam ke apakah. Ideologi itu, bukan ideologi. Amerika tak ideologikal sangat. Pembawaan tu lah, pembudayaan dia. Maksud dia Obama boleh dengan support of Wall Street, dengan support of establishment sikit sebanyak, tapi tak terlampau. Dia boleh tewaskan Hillary sebab Hillary dilihat terlalu establishment. Dia bisa jalan tengah sikit lah. Dia jalan tengah sikit. Di situlah. Sebab tu dia pun jadi impian untuk setengah-setengah pemimpin DAP lah. Obama tu lah. Tapi bagus inspirasi. Cumanya reality dia tak sama bagi saya. Okey. Sebab satu lagi nak tambah, macam kat Malaysia ni NGO, civil society kan, daripada saya start journalism sampai sekarang, masih lagi jadi pemimpin NGO. Orang yang sama. NGO yang sama. Jadi yang muda-muda ni tonjolkan sikit. Tak cukup orang ke ataupun tak tahu kenapa? Tak tahulah, tak cukup ke, tak mau lepas ke. So masalah tu sama di parti politik dan di NGO lah di Malaysia ni. Peliknya ialah katakanlah Mahathir taklah, Tengku Razali, Najib apa semua, dia orang start dulu, dia orang not even 30, dah start dah. Dah sampai sekarang dia orang sihat walafiat lagi kan. So dia orang tapi kalau nak tunggu dia orang lepaskan tak. Tapi orang nak challenge, tak boleh pula. So you're stuck there. Okey, itu kita kait balik dengan sosialisme dan semangat melawan, semangat rebel dan anak muda. Kan? Tapi macam saudara Hamid cakap, kat Malaysia ni anak muda tu selalu kita tak pandang lah seorang yang apa masalah dia? Kenapa macam tu dan ada jalan keluar? Tak pasti, tapi mungkin kita pun tak dikutuk parti muda kan? Taklah kutuk, tapi kita pun saudara kutuk, saya tidak, saya tak kutuk, dia kutuk. Tadi lawan. Okey. Bukan saya melihat macam anak muda ni melihat seolah-olah kalau masuk politik nak cepat naik, tiru orang tua. Kalau nak jadi rebel, kau pergi buat NGO. So macam soalan ada set mind ke situ. So kalau parti politik berani, tapi semua kena buat sekali lah. Mungkin yang sayap pemuda tu turun dengan kepada 25 misalnya. So meaning dia bila 26, pergi lawan dengan pemimpin umur 80 tahun misalnya. Itulah. Contohnya lah, contoh. Tapi yang selalu saya ingatkan ialah kalau anak-anak muda yang kami bincang ke forum, apa pun janganlah cuba reinvent the wheel. At least buat literature review sikit, apa orang tua dah buat dulu yang salah apa semua. Saya ulang benda yang sama lah. Mungkin false humility, tapi saya ulang benda yang sama. Generasi saya telah gagal. Takkan nak gagal lagi puluh-puluh kali. So try something. Tapi mungkin juga ada orang yang lebih radikal cakap lah kononnya. Actually saya, tapi nak salahkan orang lain kan. Mungkin sebab di Malaysia ni semuanya aman damai, tak ada korban kan. Jadi semua orang selamat lah. Jadi play safe. So kesian sebab seolah-olah politik Malaysia macam monarki di UK. Saya pun tak tahu Charles nak jadi raja bila. Itulah. Mak dia masih lagi kan. Rasanya mungkin sebab budaya patronage yang kita panggil. Patronage tu terlalu kuat dan terlalu lama. Jadi sehingga kan macam anak-anak muda tu pun dah kekurangan imajinasi ataupun dia tak ada bila dia memikirkan politik tu, it's not an aspirational political career. It's just macam ikut balik tu bila apa yang orang sebelum dia tu buat untuk naik ke atas, dia akan buat benda yang sama. Tapi itulah masalah. Itu yang kita balik kepada kalau konsep academic ideology dan hegemoni tu, keluarga, kindergarten, taska, sekolah, ustaz,
gereja, masjid dan sebagainya. Itu yang lahir tu, itu mudah tu. Dan sekarang kalau ambil konteks Malaysia, lari sikit pada tajuk yang nak mengundi, saya rasa akan gazetkan atau lulus tahun depan. Jadi, parti politik kalau nak undi 18, kena masuk sekolah dan pergi kempen kat orang nak ambil SPM sekarang. Sebab kalau tidak, saya bimbang juga. Bukan saya pandang rendah. Kalau budak-budak muda, seperti saya disebut, umur 17 tak kisah nak happy. Kalau ada parti yang banyak duit nakal, okeylah. Nanti bila election tahun depan, seorang satu iPhone yang terbaru whatever. Settle. So macam okeylah orang kecewa bila government boleh kena curi apa semua kan. Tapi saya tak boleh salahkan orang yang mencuri sebab pengkhianat pun ada di dalam kan. Sama juga bila orang bagi bribe, kadang kita marah sebab kita tak boleh bagi. Kita marah. Jadi itu pembudayaan pemikiran. Jadi sama ada ideologi boleh tak boleh saya tak pasti. Sebab ini kita tambahkan di Malaysia memang ada parti sosialis. Walaupun PRM mungkin bukan lagi, ada PSM. Tapi saya dah pernah bincang dengan PSM lah. Selepas saya keluar pun bincang, dia orang akan marah lah. Tapi amalan yang lebih bersifat NGO. Dia orang go to the most marginalized instead of the majority working class. Tapi mungkin alasan dia orang tak boleh nak tercapai. Tapi sampai bila? Apa beza itu dah 20 tahun lah. Berparti. Apa beza dia ber-NGO dan berparti? Ber-NGO. NGO bagi saya is a one issue group. So dia fokus itu, dia tak ada rugi apa. Sama ada self funding ataupun most of them ada funders outside. So you just focus on that. Sedangkan bila parti politik, the aim is untuk dapatkan kuasa dengan niat baik untuk membantu rakyat. Itu perbezaan dia. Jadi kalau PSM just ke arah untuk membantu rakyat, jadi PSM sedang bersaing dengan buku jalanan, dapur jalanan, SPCA, macam itulah lebih kurang kan. Tak ada niat selepas cakap kan. Jadi gitulah. Tapi to be fair juga, look at the whole world beside the 5 communist countries kan, where are the socialist parties? Kalau dekat Amerika, where are the socialist party? There's ada 2-3 parti komunis yang mungkin 30 orang. Jadi PSM boleh bangga. PSM mungkin ada 2,000-3,000 ahli. Lagi besar daripada dia orang. Saya tahu dalam yang dianggaplah sebagai pewaris di air kata pewaris. Waris kepada parti komunis Britain, British Communist Party bukan, saya pun lupa apa nama dia. Kalau cek dekat Google kan, dia ahli dia 786 orang. Tapi itu mungkin maklumat tahun lepas. Tahun ni mungkin 800 lebih. So, jadi dari segi numbers, kita di Malaysia UMNO sampai 3 juta. Sekarang tak tahu kan, dulu 3 juta. Jadi numbers tu tak ada. Tapi bukanlah soal numbers sangat, soal apa dia. Mungkin Malaysia boleh bangga. Di Singapura tidak ada socialist party dah. Thailand saya pun tak pasti. Komunis parti semua diharamkan Asia Tenggara kecuali Vietnam dengan Laos. Yang mana parti lain pula tak boleh wujud. Dia orang saja yang boleh. But they're not that bad kan. Jadi soalan saya macam saudara sebutkan kita tengok kat mana keadaan ataupun kedudukan parti-parti sosialis ni di seluruh dunia dan tidak begitu memberangsangkan. Jadi apa masalah politik kiri ni sehingga dia berada di kedudukan dia sekarang? Adakah kelemahan ideologi? Sebab kalau saya nak tambah sikit, isu-isu yang dibangkitkan dari dulu oleh golongan sosialis sekarang seperti dah semakin popular. Isu minimum wage, isu bekerja yang lebih bermartabat, bermaruah and then isu-isu government menyediakan welfare, menyediakan public health, menyediakan education semua. So isu-isu tu dah semakin popular tapi gerakan tu sendiri macam masih sama. Mungkin ada kesan juga apabila collapse gugurnya empire komunis dulu kan. Tahun 90-91 tu menyebabkan bahawa parti itu tenggelam banyak. Semua reinvent, ada yang boleh hidup balik, ada yang tidak. Jadi ini adalah generasi yang seterusnya. Generasi baru dengan ideologi dia orang. Kalau kita balik kepada UK misalnya, Labour Party. Labour Party dia boleh berubah ikut kepimpinan. Bila Jeremy Corbyn, anak muda kiri all out. Tetapi bila election kalah, dengan hormatnya dia letak jawatan. Sekarang Keir Starmer nampak tengah tapi semakin kanan.
Dan nak buang Corbyn. Okay, dan nak buang yang kiri apa semua. So jadi gitu. Tapi mungkin satu hari berpusing-pusing kat situ. Jadi begitu juga di Amerika. Yang kirinya menyokong Sanders kan. Bila Sanders tak ada, Sanders ajak dia orang vote. Jadi dia orang sekarang jadi lebih kurang bukan kingmaker, tak sampai tahap tu, tapi backbone yang dok push. Jadi sebagai nama parti sendiri memang tak boleh. Sebab saya tengok list penuh dia. Ada calon parti Komunis Amerika. Tak tahulah dapat mungkin undi 24 ke 25 undi. Mungkinlah saya tak pastilah. Okey, sebab dari segi nama tetap ada. Sebab nak kata even Russia, parti Komunis dia masih hidup dan besar. Tapi besarnya kalau ikut jumlah undi, parti Putin kalau tak silap saya mungkin dalam 60%. Parti kedua paling besar mungkin 25%. Itu jauhnya. Jurang dia lah. Ya. Tapi kadang orang kata sebab Putin punya style, the old communist style, why should we vote for the communist? Could be juga, saya tak pasti. Ataupun dia boleh kerjasama dalam hal-hal tertentu. Sebab yang sekarang, kalau generasi muda, saya rasa dah ada timbul benda revisionism dalam kiri sendiri, iaitu bila dah kiri muda ni, bercampur aduk dah dengan identiti politik dan sebagainya. Jadi yang geng lama ni bangun balik cakap no this is nonsensical. Let's go back to working class politics. Itu yang saya tengok yang mutakhir ni lah. Di antara postmodern versus new modern, saya pun tak pastilah. Sebab saya pun pening kepala. Kalau di Malaysia race politics adalah identiti politik, kita tolak. Tapi di luar sana race politik for the minority apa semua penting. Tapi race politik juga akan masuk isu-isu gender. Dan bagi saya orang tua ni agak complicated sikit lah. Sebab binary, non-binary apa semua pronouns, sebab saya pening kepala. Jadi itulah. Ini terlajar jauh dah, sorry. Kita balik ke essay tu sekejap. Kasim Ahmad banyak disebut. Mungkin lebih daripada sosialisme itu sendiri. Sebagai orang yang ikut perkembangan sosialisme di Malaysia, apa simbolnya Kasim Ahmad ni? Dalam tulisan ni mudah saja sebab era PSRM ciptaan dia. Ciptaan Kasim. Kasim yang bawa pertukaran nama tu seperti dalam tu ditulis, dan yang tak ditulis ialah tapi tak dapat dibuktikan kecuali cerita-cerita orang lama. Sehingga Ahmad Bostamam merajuk dan keluar parti. Disebabkan Kasim bawa scientific socialism. Tapi Kasim bawa bersama aja anak-anak muda. Saya tak pasti sama ada ini 69 Hishamuddin Rais dan seterusnya join. Tapi atas semangat tu lah. Dia orang sebagai young lecturers bawa students join sekali. Jadi kalau geng-geng lama ni, geng-geng Marhain ni, Marhainism ni, saya dah jumpa seorang Labour Party dekat Johor. Saya tanya dia pasal Ahmad Bostamam. Ayah Bostamam dia orang India lah. Bos Tamam dia hanya ingat Soekarno. Jadi itu Marhainism dia. Sehingga kan bila dia keluar tu, dia cuba tubuhkan parti yang bernama Parti Marhain. Tapi tak berjaya. Bila tak berjaya, dia ikut dengan Tan Chikut yang tubuhkan Parti Kemajuan Masyarakat Pekamas. Dia masuk ke situ. Dan bertanding tapi kalah. Tan Chikun menang lah. Tan Chikun satu ketika dulu Mr. Opposition sebab gentleman. Tan Chikun ni salah seorang daripada tak tahulah mangsa ke survivor ke Labour Party yang ditolak keluar ataupun ditekan keluar daripada radikal-radikal young urban Chinese yang dipengaruhi oleh Maoism tahun 60-an tu. Tapi itulah kalau kita tanya orang gerak budaya Pak Chong ditangkap esei atas tuduhan itu. Tapi Pak Chong cakap dia tak tahu apa. Kenapa dia ditangkap? Begitulah. Yang memang terlibat ialah tu. Sekarang pengusaha Hi-O tu. Apa nama? Tan Kai Yi. Hi-O company yang jual. Itu Labour Party. Yang dianggap kiri lah. Dan dia orang ni bila bertemu geng yang lama seronok. Dia orang akan cakap bahasa Melayu dengan sebutan baku. Saya suka itu. Mungkin juga kalau orang di Kampung Sukirin cakap itu. Kampung Sukirin itu perkampungan bekas komunis lah. Okey. Tapi memang macam seperti ada satu bukan obsession lah mungkin, tapi sangat berpandukan sosok. Sama ada ikut Soekarno, sama ada ikut Mao, atau ikut Trotsky ke Stalin ke. So memang itu culture. Saya kurang setuju kalau kiri saja sebab dia agak dominan di mana-mana pun. Tapi mungkin lebih prominent di kiri itu sebab acuan yang dibina oleh Stalin dulu tu. So dijadikan benda tu. Okey. Tapi itulah di negara bukan komunis pun ada juga sifat-sifat tu.
Tapi ya mungkin lebih itu. Tapi kena ingat je lah kan, dalam sepanjang era Perang Dingin tu, media yang sampai kat Malaysia biasanya dari Barat kan. Ya. Jadi bias ke situ lah. Ya. Sampai hari ni bagi saya. Sebab kalau ambil contoh kecil, ini propaganda untuk China lah. China dah buat testing vaksin daripada bulan Julai. Dan setakat ni tidak ada berita orang mati kerana vaksin dia orang. Tapi semua nak tunggu vaksin Barat juga. Jadi itu kadang-kadang itulah. Gitu-gitu Perception. lah. Persepsi ya. Kita dah nak sampai di hujung. Oh ya? Ada dalam 10 minit lagi lah kot. Kalau untuk anak-anak muda sekarang ni yang berminat nak tahu lebih pada sejarah sosialisme di Malaysia sendiri dan juga dunia punya. Sebab kalau baca esei Saudara Hamdi saja memang tak cukup lah sebab just sebahagian daripada artikel-artikel yang ada dalam tu kan. Tapi untuk orang yang nak tahu lebih, so asalnya apa yang saudara boleh syorkan untuk orang baca? Pertama sekali tak kena ban kat Malaysia lah. Tidak. Pertama sekali saya kata pergi ke YouTube, tontonlah video Blackpink, Dedu. Sebab semalam 1.4 bilion views. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Jadi terimalah ini hakikat dunia komersial yang ada. So kita berdepan dengan ini. Bila kita faham ini, tanpa benci ke Blackpink ke BTS atau bentuk-bentuk K-pop yang lain, dan apabila kita baca hal-hal sama ada tulisan-tulisan sosialis klasik ataupun yang contemporary, kita tak lari daripada dunia yang nyata ni. Sebab saya tak nak juga nanti ada orang duduk diam-diam terjumpa, mungkin kali pertama tengok Communist Manifesto, wah dahsyatnya, okay? 10 poin tu, wah the first one is progressive income tax yang satu dunia laksanakan. Jadi macam-macam nanti akan jadi excited seorang-seorang. Kita tak nak itu. Tapi elok ada perbincangan dan sebagainya. Okay? Nak kata teks boleh dapat mana-mana pun komunis Malaysia tak beli betul apa sebab pendek boleh tengok online apa semua. Tapi kalau di Malaysia tulisan pasal sosialisme tak banyak sangat. Kalau yang picisan-picisan sepanjang 50 tahun dulu adalah orang-orang agama akan tulis lah, okay? Macam-macam kejahatan sosialisme lah, komunisme dan tolak agama, tak percaya Tuhan semua lah. Tapi dalam itulah, dalam tulisan saya kritik sikit lah, okay? Risalah saya usia atas tu sebab bagi saya, kalau anda nak jadi seorang Muslim yang progresif, bacalah buku itu. Kalau nak kenal, nak jadi sosialis yang maruah, itu bukan buku yang sesuai lah. Sebab dia cakap banyak sangat pasal Islam. Dan bila kita cakap banyak tentang Islam, dalam konteks hari ini, kita akan tenggelam dalam siapa yang mendominasi Islam hari ini. Iaitu parti-parti politik dan ustaz-ustaz yang nampaknya begitu kaya raya sekali berbanding dengan rakyat yang mereka suruh sabar dan sebagainya. Okey, tapi itu benda menarik juga tu. Kaitan orang-orang yang juga melihat sosialisme ni dan juga orang yang berkecimpung dalam dunia Islam ni yang nampak persamaan dan cuba mengetengahkan persamaan itu sebab diorang nak kata yang sosialisme ni sebenarnya tidak menolak agama ataupun memang ada satu kaitan yang agak kuat. Memang ada kaitan kuat, tapi telah terbukti dari segi amalan yang semuanya gagal. Semuanya gagal. Seperti saya cerita awal, saya kecewa dekat sekolah lah. Time saya tanya kawan saya tu, dia cakap, kau dah baca Karl Marx? Dia cakap Penang lah, nak baca Karl Marx. Apa? Kita ada Quran. So sampai hari ni lah, kadang kita cerita lah ekonomi apa pun, ekonomi kiri ke, Keynesian ke, MMT bagi jadah ke, akan ada lah seorang smart aleck kat situ. Kita dah ada Quran, Islam dah lengkap. Yang mana satu? So that's the problem kita berdepan dengan ni. Sebab usaha daripada Cokrominato kalau Nusantara ni kan, sampai ke Dr. Nasir pun buat risalah juga. Pasal Islam sama ada sosialisme tak kontradik dengan Islam tak kontradik Islam. Kadang-kadang saya tanya, what for? Sebab kalau value dia itu kalau kongsi lah. So tak ada masalah kalau nak cuba nak tampalkan label ni tak ke mana. Sebab saudara dalam research tentang Islam semua, yang jadi Islamism naik ni ialah setelah tewasnya Presiden Nasir dalam perang dengan Israel 67. Jadi dunia melihat Arab Islamic Socialism itu gagal. Let's find something else. Dia tengok Muslim Brotherhood yang lama dia tiba-tiba naik balik. Walaupun tak pasal-pasal tiba-tiba jadi kat Iran kan. So masa tu orang tak peduli sangat lah apa mazhab kan. Kemudian lah jadi cerita lain. So bila dikaitkan ideologi ni ke situ,
something tak kenal lah. Sebab Islam pun kalau dijadikan ideologi itu jadi yang dijadikan Islamism kan. Jadi apa masa depan sosialisme? Gelap. Tak, saya cakap tu dengan harapan yang dengar ni, cubalah kan. Prove me wrong. Reverse psychology lah kononnya. Tapi gagal lah kan. Begitulah. Ramai anak muda yang terlibat dengan sosialisme setahu saudara sendirilah. Sampai dia orang lepas kahwin dah ada anak. Lepas tu tak dah. Lepas tu tak ada, dah habis dah. Tapi Give up lah. itu fenomena semua sekurang-kurangnya untuk gerakan jemaah Islam yang saya tahu tu fenomena yang sama Standard. lah. Ya. Tapi saya okey lagi lah. Movement ni memang orang yang tak berkahwin saja. Cumanya yang kadang-kadang saya nampak ganjil ialah bila anarkis lah. Okay? Sebab bila beranak pinak, dia sama juga. Tetapi ideologi dia tu lain daripada yang lain. So, itulah kalau kritikan saya terhadap anarkis tu, sangat radikal. Tak ada pemerintahan, tak ada kerajaan, tak perlu diperintahkan. But sometimes you serve a big company or corporation apa semua. So, gitu-gitu lah. Tapi niat tu bagus. Cumanya terpulang lah sebab setahu saya kat Malaysia pun adalah kumpulan-kumpulan kecil. Anarkis duk attack PSM duk attack ni. Kau ada sama sendiri. So, itulah. Sebab di zaman-zaman underground Central Market pun ada gaduh anarkis sama anarkis. Tentang tiket bas. Patutkah kita ada tiket bas? Kita telah menebang pokok. Habis pakai kertas semua. So letak kau orang. So gitu-gitu lah. Sekarang dia pakai apa? Tap je kan. So Jadi masalah. Dan itu sangat hebat di China. Everything pakai phone dia kan. Jual pembalik tepi jalan saya terbengong tengok. Saya pergi ke satu universiti ke situ. Saya pergi masuk kedai runcit dia, nak beli barang, saya keluarkan cash. Semua orang parti ketawa ke saya. They don't use cash. Kedai buku banyak tak ada. Saya kecewa lah. What's wrong with this communist country? Kedai buku tak ada. Physical kedai buku tak ada. Tapi dia orang memang gila membaca order online. Dia orang order online. Tapi masih buku lah. Bukan Masih buku. Bukan. E-book pun tetap ada. Tapi dijual online. Tapi bukunya masih kedai. fizikal. So, Macam Swara juga. Boleh didapati secara online. Melalui Yeza boleh dapati. Tapi fizikal, majalah fizikal, bukan majalah jurnal fizikal, tapi boleh ditempah melalui online. Okey, hidup perjuangan rakyat. Itu slogan PSRM dulu. Okey. So, selesai kita. Selesai. Dah sejam dah kita borak-borak ni. Rasa macam dah sejam dah. Ada kata-kata terakhir? Sebelum kita tarik satu. Tak ada, itu saja. Cukup setakat tu. Ya, seperti yang saudari katakan tadi, silalah baca. Banyak artikel-artikel yang menarik lah. Okay? Saya sumbang daripada yang pertama. Pertama tu pasal journalism. So, dah Scientism je ni. Journalism, sosialism. Itulah. Gila isim. Itulah. Worth it. Ini jurnal yang bermutu tinggi. Serius. Terima kasih sebagai orang yang terlibat dalam sebarang. Terima kasih. Sebab dalam teori ekonomi dia tak ada lawan. Monopoli lah. Buat masa ni. Buat masa ni Sebarah adalah satu-satunya jurnal berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Satu-satunya ke? Bukan satu-satunya, tapi antara sedikit bahan bacaan bahasa Melayu. Dan mungkin ada satu dua je lagi kot yang print bahasa Melayu, tapi lain lah sikit. So dan kami tak kisah kalau ada keluar yang lain lagi banyak lagi bagus. Saya sendiri kalau nak baca Sebarah ni satu hari satu artikel je sebab dia punya isi tu kandungan dia berat. So saya kena ambil masa fikir-fikir tu. Okey lah tu. Saya ada dah seminggu dah kot. Saya baru baca artikel pasal Bali petang tadi sebab saya tak nak jumpa dia. Betul tidak saya tak ada apa nak cerita dengan dia. Begitulah adanya. Tapi memang tulisan dia bagus. Saya suka. Okey. Terima kasih. Alright. Okey. Selesai. Terima kasih banyak saudara Wahan Sama-sama. Hamidi dan anda semua di rumah. Ada yang menonton ke? Ada yang menonton. Terima kasih kerana sudi menonton dan bersama-sama kami dalam sesi bersuara di Warung Baru. Nantikan minggu depan lagi satu bersuara ya? Ada? Kemungkinan, insya-Allah. Ada isu ada kita sembang. Ada penulis nak bercakap ada. Okey, jumpa lagi. Saya